Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama-sama lagi tuan-tuan dalam kuliah sirah kita kali yang kedua untuk tajuk Fatrah Madaniyah. Dan saya terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini tuan-tuan, yang kita nak sambung pada bulan lepas, iaitu saya nak mengajak tuan-tuan mengenali Al-Muhajirin, para sahabat yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, dan juga para sahabat yang menyambut kedatangan para sahabat Muhajirin, iaitu orang-orang Al-Ansar, dari kacamata Al-Quranul Karim, supaya kita kena faham bahawa bila kita mempelajari sirah Nabi SAW, tidak kita pasti akan menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Sebab Nabi tidak menyampaikan ajaran Islam ni seorang-seorang dah. Nabi bersama dengan para sahabat. Jadi sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar ni tuan-tuan, pertama saya nak ajak tuan-tuan tengok dalam surah Al-Fath, ayat yang terakhir sekali. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan tengok lagi bagus sebenarnya daripada tengok di skrin yang ada di depan ni. Iaitu ayat yang pertama tuan-tuan, surah Al-Fath, ayat yang terakhir sekali, ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Mari kita tengok makna ayat ni tuan-tuan. Maksud ayat ni tuan-tuan, Muhammad itu adalah Rasul Allah, pesuruh yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni para sahabat, tak kiralah daripada kalangan Muhajirin ataupun orang-orang Al-Ansar. Walladzina amanu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Islam ni bukan memusuhi semua orang bukan Islam, yang tunjukkan kebencian, tunjuk tak suka kepada Islam, menentang Islam. Yang golongan ni para sahabat dulu, sikap mereka kata Allah Ta'ala tegas
dan keras terhadap golongan ini. Ruhama'u bainahum, tetapi sesama mereka, sesama orang Islam, sesama para sahabat, mereka bersikap kasih sayang. Ruhama'u bainahum, belas kasihan sesama mereka. Tarahum rukka'an sujada, kamu melihat mereka, kalau kita hari inilah boleh tengok kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dulu ni, mereka tetap beribadat, senantiasa beribadat. Tarahum rukka'an sujada, mereka senantiasa beribadat dalam keadaan rukuk dan sujud. Bila-bila masa pun mereka ni kerja mereka rukuk dan sujud, yakni senantiasa patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, mereka buat apa pun dalam kehidupan mereka nak cari satu, fadlan min Allah, kurniaan Allah, pahala. Buat apa pun nak pahala, nak ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala bakal berikan untuk jadi bekalan kehidupan mereka di hari akhirat kelak. Wa ridwana, dan mereka nak satu lagi, keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa beritahu ni? Allah beritahu kita. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang salih terdapat pada muka mereka dari kesan sujud. Bukan tanda hitam dua tanda yang kita duk tengok tu, dah dengan duk salah sangka pula. Maksudnya orang hak yang bertakwa ni tuan-tuan, kita tengok muka dia, tengok wajah mereka pun kita tahu ni orang yang bertakwa. Siapa tu? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Allah sebut, tuan-tuan perhati ayat ni, dzalika mathaluhum fit taurah. Makna dia tuan-tuan, itulah, demikianlah sifat mereka, yakni Nabi SAW serta para sahabat tu di dalam kitab Taurat. Maknanya gambaran yang kita baca tadi itu semua tuan-tuan, daripada sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga sampai Allah sebut sebelum ayat yang kita baca tadi, semua tu bukan dalam Al-Quran, tapi Allah bagi tahu semua sifat-sifat tu Allah sebut dalam kitab Taurat dulu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Sambungan ayat dia lagi tuan-tuan, wa mathaluhum fil injil, dan perumpamaan tentang mereka, sifat para sahabat ni di dalam kitab Injil pula yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi. Mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Pokok ni tuan-tuan, kalau orang yang bertani, yang tanam apa-apa pokok lah, dia akan keluar tunas. Bila lepas kita tanam dia akan keluar tunas, nak jadi cabang. Cabang ni lah yang petani duk tunggu, keluar ada lagi pucuk baru, keluar ada lagi cabang tunas baru. Bila cabang-cabang ni keluar tuan-tuan, makin lama makin banyak, makin lama makin kuat. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Pokok tadi ini kerana tunas, kerana cabang-cabang yang tumbuh tu, pokok tu jadi kuat, jadi teguh, jadi cantik, jadi elok. Lalu ia tegap berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Pokok ni bila dia naik tuan-tuan, pokok tu siapa dia? Nabi dan juga para sahabat yang menguatkan pokok tersebut, sehingga petani-petani kalau melihat pokok tersebut akan mengkagumkan dia seronok tuan-tuan. Siapa tak jadi petani dia tak boleh rasa ni, duduk dalam jabat di rumah dia tak boleh nak rasa. Tapi orang yang pernah tanam pokok, duk kelebek hari-hari, duk belek pokok tu tuan-tuan, bila pokok tu kuat besar dia seronok, hari-hari dia pergi sembang dengan pokok tu.
Punya seronok. Macam itulah juga para sahabat Nabi dengan Islam yang dibawa oleh mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Petani-petani yang menanam pokok-pokok tersebut akan menjadi kagum, seronok dengan pokok tersebut, kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki terhadap mereka. Orang kafir pula tuan-tuan, bila dia tengok pokok tadi, pokok tu siapa? Nabi dan juga para sahabat, yang makin kuat, mereka jadi sakit hati. Dia benci, dia tak suka kepada pokok tersebut. Pokok tu siapa? Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah kata lagi apa? Wa'adallahu alladhina amanu. Allah janjikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal salih di kalangan mereka, wa amilus salihat, Allah janjikan kepada mereka maghfiratan, satu keampunan. Sebab para sahabat Nabi ni tuan-tuan, mereka bukan maksum, mereka macam kita juga, ada buat salah, ada buat silap dalam kehidupan mereka. Tapi mereka ni kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan kepada mereka keampunan atas kesalahan yang mereka lakukan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar Allah janjikan kepada generasi yang Allah sebut dalam kitab Taurat dan Allah sebut dalam kitab Injil, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang pertama tuan-tuan, pengajaran daripada ayat ni, kita nak belajar tentang sirah ni, kita nak kenal dulu para sahabat Nabi ni. Yang pertama tuan-tuan, ramai orang menyebut tentang Nabi kita, bahawa Nabi SAW disebut tentang kedatangan Nabi ini dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil. Semua umat Islam yakin dan percaya tentang persoalan itu. Bahkan hari ini pun kalau kita buka dalam kitab Bible yang ada tu, kita boleh jumpa lagi tentang sifat-sifat Nabi SAW. Bahkan nama Nabi SAW masih tertulis sehingga hari ini dalam kitab Bible yang ada pada hari ini tuan-tuan. Tapi jarang kita sebut bahawa kedatangan para sahabat pun juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Mana kita tahu tuan-tuan semua ni? Tadi ayat tadi lah Allah sebut dengan jelas. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah, yang demikian itulah perumpamaan tentang mereka. Siapa mereka tu? Para sahabat dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan tentang mereka dalam kitab Injil pula. Maka jelas tuan-tuan, di sini kita kena faham bahawa para sahabat ni bukan hanya kita yang kenal, tapi Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Musa alaihi salam. Bukan setakat Nabi Musa alaihi salam kenal, Nabi Isa alaihi salam, umat Nabi Isa alaihi salam dah baca dah tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan kehidupan Nabi SAW dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kesimpulan tuan-tuan daripada ayat ni, kalau kita baca lagu tu, sahabat ni baik ke jahat tuan-tuan? Sahabat ni baik ke jahat tuan-tuan? Tak jawab orang masjid An-Nawawi ni. Baik ke jahat para sahabat ni tuan-tuan? Kalau ada orang kata para sahabat ni jahat, tuan-tuan boleh terima lagi tak setelah tuan-tuan baca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu sehinggalah akhir ayat? Jelas lah dengan satu ayat ni sahaja. Tapi yang pelik bin ajaibnya tuan-tuan, orang kita ni kan baca Quran khatam 10 kali ya, tapi mai ajaran yang ajak memburuk-burukkan sahabat, dia ikut mudah ya tuan-tuan. Padahal ayat Quran clear, jelas menceritakan kepada kita tentang inilah generasi yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, khairun nas qarni, ialah mereka yang hidup sezaman dengan aku, di kurun aku hidup ini. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, tabi'in dan tabi'at tabi'in. 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak baca 2-3 ayat pada malam ni tuan-tuan. Ayat yang kedua, saya ambil yang ni. Tuan-tuan tengok dalam surah
Al-Anfal ayat 74. Surah Al-Anfal ayat 74. Satu ayat sebelum ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Apa makna ayat ini? Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa dia? Ni muhajirin. Walladzina awaw wa nasar, dan orang-orang yang memberi perlindungan, memberi tempat kediaman, wa nasar, dan memberi bantuan serta pertolongan kepada muhajirin. Siapa tuan-tuan di bawah ni? Al-Ansar. Mudah ya nak faham ayat ni tuan-tuan. Apa Allah sebut tentang sahabat-sahabat ni? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Tu depa tu. Muhajirin dan Al-Ansar tu, itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka keampunan. Macam tadilah juga, mereka juga buat silap. Jadi kalau kita baca dalam sejarah para sahabat buat salah, buat silap, jangan pelik tuan-tuan, sebab para sahabat tetap manusia. Mereka semua macam kita juga, ibnu Adam, adalah anak-anak Adam, khata'un, buat salah, buat silap, macam dengan kita jugalah. Tapi Allah janji keampunan siap dah, kerana pengorbanan yang mereka tunjukkan ketika mereka bersama-sama dengan Nabi SAW dulu ni. Wa rizqun karim, dan rezeki, yakni nikmat yang mulia di dalam syurga kelak tuan-tuan. Lagi kita tengok lagi ayat yang lain tuan-tuan. Surah At-Taubah ayat 20 hingga ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru, dan kemudian mereka berhijrah. Siapa yang berhijrah? Ada dua kali hijrah dalam Islam. Sekali hijrah ke Habsyah pada tahun yang kelima hijrah, yang keduanya ialah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun 14 kenabian Nabi SAW. Wajahadu, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyertai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan 27 kali peperangan bersama dengan Nabi SAW. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka sendiri. A'zamu darajatan 'indallah, mereka inilah orang yang akan mendapat balasan yang terlebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min, Allah memberikan berita gembira kepada mereka
dengan mereka akan mendapat rahmat daripadanya, mendapat redha wa ridwanin, akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan mereka akan mendapat syurga-syurga, lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka kenikmatan yang berkekalan, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah telah menyediakan di sisinya pahala yang besar, yakni kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, saya sengaja baca ayat ni kat tuan-tuan sebab kadang-kadang kita ni macam tak berapa jelas, tak clear tentang kedudukan para sahabat pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi duk petikai para sahabat ni. Bila baca sejarah dia hebat, kajian sejarah sikit ya, petikai para sahabat tu macamlah dia bagus sangat. Kalau para sahabat ni tuan-tuan tak layak masuk syurga, kita yang duduk kok Masjid An-Nawawi ni agak-agak duduk tak mana tuan-tuan. Kalau setara para sahabat ni Allah puji sampai setara tu dalam Quran, dia pergi kata dak, sahabat tak semua masuk syurga lah, kata dia kata macam tu tuan-tuan. Agak-agak dia tu nak duduk tak mana tuan-tuan. Ni Allah nas para sahabat ni jelas, terang, tak perlu dipertikaikan lagi lah. Ayat yang terakhir malam ni tuan-tuan, iaitu ayat dalam surah Al-Hadid ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Saya baca makna yang ada biasa dalam terjemahan tafsir Al-Quran yang ada di Malaysia ni tuan-tuan. Maksudnya, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Bila tuan-tuan penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijrah. Nanti kita akan baca cerita tu nanti. Tahun ke-8 bulan Ramadan. Setelah 8 tahun Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, sahabat berjaya takluk kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Jadi maknanya ayat ni nak beritahu kita tuan-tuan, para sahabat ni ada dua golongan. Satu golongan yang memeluk Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, dia korbankan harta benda dia. Bukan takat harta benda, diri dia sanggup pergi perang. Pergi perang ni mungkin hidup, mungkin mati. Ada yang buat ni tuan-tuan, sebelum pembukaan kota Mekah dia dah masuk Islam dah. Para sahabat Muhajirin, Al-Ansar yang as-sabiqun al-awwalun. Tapi ada satu lagi golongan para sahabat yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Lepas tahun ke-8 baru masuk Islam. Kalau hak yang masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah tu terkenal dalam kitab-kitab sirah dengan panggilan At-Tulaqa. Maknanya orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun masuk Islam juga. Abu Sufyan, Hindun isteri dia, Ikrimah bin Abi Jahal tu anak-anak Abu Jahal tu. Safwan bin Umayyah, ni semua yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tapi mereka infak harta mereka, kemudian mereka pergi perang bersama dengan Nabi SAW sampai ke Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Ni ada dua golongan ni. Jadi Allah sebut bahawa tak sama dua golongan ini, hak yang awal dan juga yang masuk kemudian selepas pembukaan kota Mekah. Okey tuan-tuan, kemudian Allah kata apa? Wa kullan wa'adallahul husna,
dan kepada kedua-dua kumpulan itu, kesemua mereka itu makna wa kullan. Terjemahan dia bunyi, Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka, kesemua mereka tu, yang awal dan yang kemudian, dengan balasan yang lebih baik. Tuan-tuan faham tak mana balasan yang lebih baik? Tak berapa jelas terjemahan ni. Tu yang kadang-kadang kita tak faham makna ayat ni tu. Saya baca dulu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita nak faham ayat-ayat ni tuan-tuan, kita kena buka kitab tafsir. Saya bagi contoh satu dulu. Sekali lagi insya-Allah saya buka satu dua kitab tafsir lagi tuan-tuan. Ni saya petik daripada kitab tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari berkata, wa kullu haula'i alladhina anfaqu min qabli al-fathi wa qatalu walladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'ada Allahu al-jannata biinfaqihim fi sabilihi wa qitalihim a'da'ah. Semua mereka yang menginfakkan harta mereka sebelum al-fath, sebelum pembukaan kota Mekah, dan berperang, juga yang menginfakkan harta mereka selepas al-fath, yakni selepas berlaku pembukaan kota Mekah, dan berperang, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka syurga. Itu makna al-husna. Allah menjanjikan kepada kedua-dua golongan, kesemua mereka al-husna. Apa maknanya tuan-tuan? Syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka syurga kerana infak mereka pada jalannya dan penyertaan mereka dalam perang menentang musuhnya. Ini tafsir dalam kitab tafsir At-Tabari. Jadi saya tuan-tuan, kalaulah terjemahan ni diperbaiki tuan-tuan, bagi jelas, bagi terang, supaya orang tak ada nak pening kepala dah tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Semua para sahabat ni Allah sebut yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, kemudian infak harta, pergi perang dengan Nabi SAW, juga yang masuk kemudian infak harta, kemudian pergi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka ni wa'adallahul husna. Allah janjikan kepada mereka syurga. Kan jelas lagu tu tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, ni tafsir Al-Baghawi. Ni saya dan tengok tak saat ni. Tafsir Al-Baghawi pun sebut sama juga tuan-tuan. Mana dia ni? Ni. Tuan-tuan tengok di tak jalan kesel ni, tunjuk. Nampak tu situ. Wa kullan wa'adallahu al-husna, ay kullan kilal fariqaini wa'adahumullahu al-jannah. Kedua-dua puak, yakni yang awal dan yang kemudian, Allah janjikan kepada mereka syurga. Confirm dah para sahabat ni syurga. Lagi kita buka lagi kitab tafsir lain lagi tuan-tuan. Kita buka kitab tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Surah apa tadi? Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang ke-9. Ke-10 ke-9 tadi? Ke-10. Okey, ayat ke-10. Ni dia ni. Sini. Tuan-tuan tengok di skrin. Wa kullan wa'adallahu al-husna, ay alladzina aslamu, orang-orang yang memeluk Islam, wa qatalu, kemudian mereka pergi berperang, wa anfaqu, mereka menginfakkan harta mereka, min qablil fathi wa ba'dahu, sebelum pembukaan kota Mekah dan selepasnya, kulluhum wa'adallahul jannah, kesemua mereka Allah telah janjikan mereka ni adalah ahli syurga. Wa hadza yadullu ala fadli sahabah, semua ini menunjukkan kelebihan yang ada kepada diri para sahabat.
radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan, kalau nak tengok kitab tafsir lain pun banyak lagi yang semua menyebutkan perkara yang sama. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Jadi kita akan baca lepas ni tuan-tuan cerita tentang para sahabat ni dalam kisah-kisah sirah, dalam tajuk kita yang seterusnya. Kita bacalah kedudukan para sahabat ni tuan-tuan, baca cerita Nabi dan para sahabat ni dengan kita letakkan akidah kita, biar jelas bahawa para sahabat ni ya mereka manusia biasa, mungkin mereka tersalah dan tersilap, tapi mereka ni ahli syurga. Tuan-tuan, nak bercakap tentang orang yang Allah naskan dalam Al-Quran bahawa semua para sahabat itu adalah ahli syurga dengan nas Al-Quranul Karim tuan-tuan. Okey, lah kita masuk tajuk kita yang seterusnya tuan-tuan, iaitu pembinaan Masjid An-Nabawi. Nabi SAW setelah tiba di Madinah Al-Munawwarah, setelah mula-mula di Quba dulu pada hari Isnin 8 hari bulan Rabiul Awal menurut kebanyakan para ulama. 4 hari Nabi SAW duduk di Quba. Di situlah dalam masa tempoh 3-4 hari itulah isteri Nabi Saudah binti Zam'ah dibawa ke Quba. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak-anak Nabi SAW pun sampai 3 hari selepas Nabi tiba di Quba. Selepas 3 hari, selepas 4 hari, masuk hari Jumaat, Nabi SAW bertolak ke bumi Madinah Al-Munawwarah, nak masuk ke tempat Masjid Nabawi kita pada hari ini itu, dengan diiringi oleh para sahabat Al-Ansar daripada Bani Najjar. Jadi bila Nabi SAW bertolak ni tuan-tuan, Nabi naik unta Nabi Al-Qaswa. Nabi duduk di depan, dibonceng di belakang Nabi SAW oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat ni penuh ni tuan-tuan, di laluan nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Semua pakak berebut nak pegang tali unta Nabi SAW. Semua orang tawarkan, mailah duduk dengan kami wahai Rasulullah. Qabilah ni tawar, qabilah itu tawar, semuanya menawarkan untuk Nabi duduk di kampung mereka. Sebab di Madinah ni bukan kecil, luas. Ada kabilah tu, ada kabilah Aus, kabilah Khazraj pun, macam-macam kabilah lain yang kecil-kecil yang ada tuan-tuan. Jadi pada ketika itulah Nabi SAW kata, da'uha fa innaha ma'murah. Lepaskan untaku ini, biarkan untaku ni, fa innaha ma'murah, dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan di mana dia nak pergi nanti. Kemudian bila sampai tuan-tuan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, unta tu berhenti tang tu lah, dekat tapak Masjid Nabawi yang kita duduk pergi pada hari ini tu. Dan di situ tuan-tuan, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, lalu Nabi SAW pun duduklah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sepanjang tempoh pembinaan masjid yang akan kita ceritakan pada malam ini tuan-tuan. Jadi tapak Masjid Nabawi ini asalnya ialah tempat yang digunakan untuk menjemur kurma. Tempat orang jemur buah kurma. Kurma ni tuan-tuan, dia ada banyak nama. Kalau masa dia tak masak lagi, orang panggil balah. Hak kuning-kuning tuan-tuan duk tengok tu kan, tu orang panggil balah. Bila buah kurma tu masak di pokok, masih duk lembut-lembut lagi tu, hak paling sedap tu lah, dia panggil apa tuan-tuan? Rutab. Rataba. Tapi yang ni tak tahan lama, nak jual susah, tak ada habis lagi rosak. Maka orang Arab akan kerinkan kurma ni. Kurma tu lah banyak sampai kat kita tu. Kurma hak daripada kering tu. Tempat yang Nabi berhenti ni, yang Nabi pilih untuk dijadikan sebagai tapak Masjid Nabawi ni, asalnya digunakan oleh orang-orang Al-Ansar untuk jemuk kurma, milik dua orang bersaudara Sahal dan Suhail, yang kedua-dua ni merupakan anak yatim yang dijaga oleh As'ad bin Zurarah. Jadi Nabi SAW minta, Nabi kata, thaminuni, letakkan kepada aku harga, aku nak beli ni, duit bergadai ni.
Nabi sendiri bukannya duit banyak pada masa tu, main tu lari daripada kota Mekah. Mereka tak mau bagi, mereka tak mau letakkan harga. Mereka kata kami nak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. La, kata As'ad bin Zurarah, kata dua orang budak ni, bal nahibuhu laka ya Rasulullah, kami hadiahkan, kami hibahkan tanah ini kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bayar juga. Nabi kata tak, kena bayar juga. Abu Bakar buat keluar duit, bayar dengan harga 10 dinar. Jadi bermula daripada saat itulah tuan-tuan, bermulalah proses pembinaan Masjid Nabawi yang kita duk pi pada hari ni tu. Jadi tempatnya tuan-tuan, selain daripada menjadi tempat jemuk kurma, luahkan kawasan tu, ada sebahagian tempat-tempat tu pula ialah tempat tu kubur lama yang telah tidak digunakan lagi oleh orang-orang di Madinah Al-Munawwarah ni. Jadi Nabi SAW suruh gali, korek semua kubur-kubur ni, ubah ke tempat lain. Pohon-pohon kormanya ditebang dan diratakan tanahnya. Jadi sepanjang tempoh ni Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bermulalah proses pembinaan Masjid An-Nabawi ni tuan-tuan. Nabi dan juga para sahabat tak berhenti-berhenti membina masjid ni dengan batang-batang kurma, dengan pelepah-pelepah kurma, sehingga pada ketika itu tuan-tuan, Nabi ni tak berhenti ni sampai para sahabat rasa malu kat Nabi. Mereka bersyair sama-sama mereka kata la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lidzaka minnal 'amalul mudallalu. Kalaulah Nabi SAW ni buat kerja, tapi kita ni duduk saja, duduk tengok lagu tu, maka sia-sialah apa yang kita buat ni, kata para sahabat. Waktu tu juga para sahabat ni nak menghiburkan hati mereka bila buat kerja ni. Nabi SAW, para sahabat pakat-pakat dia panggil rajas, syair lah, senang. Mereka kata apa tuan-tuan? La aisha illa aishul akhirah, Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan di hari akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirah, orang-orang muhajirin. Jadi Nabi SAW ni setengah-setengah kitab sebut tuan-tuan. Nabi bila para sahabat sebut, Nabi pun nak sebut juga. Macam para sahabat sebut, syair-syair ni sedap. Syair-syair ni nak membangkitkan rasa seronok dan menghilangkan rasa letih. Nabi pun kata, Ibnu Ishaq meriwayatkan, Nabi kata la aisha illa aishul akhirah. Macam itulah makna, ada makna yang sama, tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan di hari akhirat. Tapi Nabi ni bila Nabi sebut benar-benar yang berbentuk syair, Nabi akan sebut salah. Nabi sebut apa? Allahumma arham al-muhajirin wal ansar. Yang betulnya kalau ikut rangkap betulnya kena kata apa tuan-tuan? Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Barulah masuk dia punya pantun lah. Kalau kita pantun hak belakang tu kena sama. Tapi Nabi bila sebut syair, Nabi akan tersalah. Pasal apa hikmah dia? Pasal apa tuan-tuan? Ulama kata sebab Allah tak mau Nabi SAW ni dituduh penyair. Kan lama dah Nabi di Mekah dituduh sebagai penyair. Nabi bila sebut syair, silap. Gaya nak sebut, tersalah. Ini sifat Nabi SAW. Allah tak ajak kepada Nabi syair. Bahkan Nabi bukan penyair. Orang-orang bukan Islam, orang-orang musyrikin tuduh Nabi penyair. Nabi sebut syair, silap. Ini salah satu yang berlaku kepada Nabi SAW. Okey, ni data-data lah tuan-tuan. Lewat dah kita ni. Para ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW bina Masjid Nabawi ni 12 hari. Tempoh pembinaan tu cepatlah nak banding dengan masjid tuan-tuan ni. Masjid ni makan tahun ni kan, padalah masjid lagu ni buat dengan pelepah tamar ya. Jadi 12 hari siap pembinaan Masjid An-Nabawi. Setelah itu bila siap Masjid Nabawi, barulah dibina rumah isteri Nabi. Pada masa ni rumah isteri Nabi yang perlu dibuat sebuah, iaitu Nabi ni baru menikah seorang pada masa tu, iaitu dengan Saudah binti Zam'ah. Ada seorang lagi isteri Nabi menikah dah, tapi rumah tak buat lagi pasal masih duduk dengan keluarga dia lagi, iaitu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okey.
Oh yang ni tuan-tuan nak sebutkan tuan-tuan ni. Saya baca dululah. Nanti bulan depan kita hafal syair ni, bukan syair. Cara nak menghafal nama isteri Nabi yang sembilan orang tu. Saya baca dulu tuan-tuan. Bulan depan kita pakai hafal. Boleh tuan-tuan? Okey. Ni bilangan isteri Nabi semua ada di sini. Khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Ni semua ni lengkap bilangan isteri Nabi. Khalili Khadijah, sin Saba Aisyah radhiyallahu anha, Aqli ada Khalili Khadijah, Saba Saudah binti Zam'ah, Aqli Aisyah radhiyallahu anha, Hula Hafsah, Zainab, Hala, Zuha, Jafnaha, Ramzan, Sahihan, Muhadzaba. Yang terakhir tu Maimunah. Ini bulan depan saya tunjuk ke tuan-tuan supaya kita boleh ingat susunan perkahwinan Nabi SAW daripada perkahwinan Nabi mula-mula dengan Khadijah sehingga berakhir dengan Maimunah bintil Harith, yang terakhir isteri Nabi SAW. Dan yang terakhir malam ni tuan-tuan, ada satu hadis yang masyhur semasa para sahabat membina Masjid Nabawi ini, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tuan-tuan ialah di antara para sahabat yang bersemangat membina Masjid Nabawi ini kan. Orang lain bila angkat batu bata yang nak pergi bina tepi-tepi masjid tu, dinding-dinding masjid tu orang angkat seketui bata. Dia angkat dua. Sebab dia kuat. Ammar bin Yasir. Nabi SAW kata kat dia, "Waihak ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kesian kepada kamu wahai Ammar, kamu esok nanti akan dibunuh oleh puak penderhaka. Ini ucapan Nabi SAW masyhur di kalangan semua para sahabat, sama ada yang baru masuk Islam ataupun yang lewat masuk Islam, semua tahu kata-kata Nabi SAW ni tuan-tuan. Jadi kata-kata Nabi SAW ni diingat oleh seluruh para sahabat sehingga terbukti kebenarannya apabila berlaku perang besar di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu perang Siffin. Perang kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah. Jadi bila perang ni tuan-tuan, orang para sahabat duk tunggu ni. Ammar ikut pihak Sayyidina Ali, nak tengok betul tak dia dibunuh oleh pihak Muawiyah. Kalau betul lah benda tu berlaku, bermakna pihak Muawiyah ni ialah puak penderhaka. Jadi cerita ni tuan-tuan, bila berlaku perang Siffin, betul berlaku pada ketika tu Ammar dah pun tua tapi masih gagah lagi. Dia mati dibunuh oleh pihak Muawiyah. Jadi bila berlaku pembunuhan inilah yang menyebabkan umat Islam di kalangan kumpulan Sayyidina Ali dan Muawiyah ni berdamai. Ini punca daripada hadis ni. Sebab Amr bin Al-As pergi bagi tahu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, kata Ammar dah mati dah, dibunuh oleh pihak kita. Jadi pada masa inilah Muawiyah rasa tak boleh pergi dah nak berperang ni, dan rasa serba salah dah pada ketika itu. Muawiyah memerintahkan tentera-tentera Islam di pihak dia supaya angkat mushaf Al-Quran, banyak-banyak pakai angkat dengan menggunakan pedang, nak isyaratkan kepada pihak Sayyidina Ali supaya menghentikan peperangan, dan kita kena cari jalan perdamaian dengan menggunakan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim ni, yang Nabi SAW sabdakan ketika pembinaan Masjid An-Nabawi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bulan depan kita akan sambung lagi tajuk kita ni. Kita akan pergi sikit-sikit supaya kita dapat memahami sirah Nabawiyah insya-Allah dengan baik, khususnya di zaman Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekadar itu kuliah kita pada malam ini tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin.